untuk budak bawah umur 12 tahun. Tapi ditakdirkan Allah, tempat kami tak ada. Nak hantar ke Terengganu tu jauh. Kan? Allah Jadi boleh buat terbaik. kiranya beruntung yang sangat bernasib baik lah. Allah letakkan Fuda ataupun orang lain yang duduk kat kawasan-kawasan tu ada sekolah tahfiz untuk sekolah rendah tapi berdekatan dengan rumah. Maknanya tak jauh sangat lah dalam daerah yang sama kan. InsyaAllah. Lepas tu tadi Wan pun apa ni cerita pasal Fuda tu ni. Wan tadi pergi kubur ziarah kubur Aki dengan Acu. Sebab biasa Wan pergi Ahad tapi hari ni sebab esok Ahad ingat nak pergi tengok Pak Cudin dengan Pak Ngah. Jadi Wan pergi tadi ziarah kubur. So masa kat kubur pun Wan cakap dekat Aki, Wan kata syukur sangat sebab Fuda dapat masuk sekolah. Tapi Wan jadi macam terharu sebab cucu Wan umur 11 tahun dah masuk sekolah tahfiz. Selalu orang masuk sekolah tahfiz umur tengah. Sebab tak ada tempat lain. Tapi Fuda Allah takdirkan cucu Aki dapat masuk sekolah tahfiz umur 11 tahun. 11 tahun kan? InsyaAllah. Jadi Wan kata insyaAllah Fuda jadi perintis. Tahu perintis? Fuda orang pertama dapat pergi kat situ ke sekolah tu, nanti orang lain ikut insyaAllah. Sebab ada lagi orang lain tanya Mak Tih. Mak Tih pun kalau ada peluang nak hantar anak sekolah rendah kat Mak Tih kan? Ni Aulia tengah doa ni, dia masuk sekolah. Apa ni Malang. Tak payah Malang kan? Malang pun kalau boleh nak hantar. Talha, awal-awal sekolah tahfiz kan Malang kan? Malang je ke? Malang. Kan? Jadi Fuda yang pertama yang buka jalan, panggil perintis yang buka jalan pergi situ. Nanti Mak kalau Tih pun insyaAllah dah hafal Quran kan? Ya? Mak Tih pun dah hafal satu Al-Quran kan? Mak Tih dia masuk lambat sikit. Mak Tih hafal Quran masa sebelum masuk U. Umur berapa belas Kak Tih? 18 tahun. 18, lambat dah. 18. Lambat dah. Sebab budak umur 11 tahun ni kalau dia hafal, dia lagi lekat. Sebab orang kata melukis di atas batu, kekal. Melukis di atas air, cepat hilangnya kan. Jadi kalau kita hafal dia masa kecil, dia lekat. Kalau kita hafal dah umur makin tua macam Wan ni, hafal umur 6-3 tahun hafal surah Al-Kahfi hujung 10 tu, minggu ni dapat. Minggu depan dah lupa. Tak tahu kenapa tapi sebab dah tua. Kan? Ini budak kecil tu. Jadi kalau Fuda pertama nanti sepupu-sepupu yang ikut, mereka Fuda dapat pahala. Sebab kan kita baca hadis hari tu, orang yang pertama buat baik yang ikut sunnah Nabi, yang ikut apa yang Nabi ajar, orang lain ikut dia akan dapat pahala. Orang kedua buat, dia dapat pahala. Orang lagi, seorang lagi ikut lagi, dia dapat juga pahala. Dari sudut pahala tu insyaAllah Fuda dah membuka jalan untuk dapat pahala yang banyak. Jadi memang Wan bersyukur-syukur sangat kepada Allah dan Wan cakap ke Aki, kalau boleh kita doakan semoga semua cucu kita jadi Ahlul Quran insyaAllah. Tahu? Jadi amin. Jadi alhamdulillah Fuda Wan doa Allah bagi terang hati. Fuda buat apa yang ustaz suruh. Ustaz kata baca, ustaz kata hafal, ikut peraturan situ. InsyaAllah Wan rasa Allah beri mudah untuk Fuda menghafal. Dalam masa setahun boleh hafal satu Quran. InsyaAllah. Ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Cuba yang terbaik. Apa dia? Cuba yang terbaik. InsyaAllah Fuda cuba yang terbaik kan. Kita cuba yang mengizinkan Allah SWT. InsyaAllah. Nanti orang lain boleh ikut. Nanti ada Haris, ada Umar. Yang lelaki, yang perempuan pun boleh. Kat situ ada budak perempuan tak belajar kat situ? Ada. Tengok yang video yang Umi hantar tu macam ada kan? Dia ramai satu kelas kat dalam. Kelas ni tak ramai sebenarnya. Dia memang sebab dia temuduga kan? Temuduga. Tapi dia memang tak ambil ramai orang. Dia tak ambil sebab dia nak murajaah betul-betul. Lepas tu dia ada syarat sana balik. Dia syarat nak dia nak pindah sana balik. Macam mana? Pindah muka surat. Tak dia targetkan ulangan juga walaupun dalam masa setahun tu dia target nak hafal semua tapi dia wajibkan ulangan juga. Maksudnya dia gerak lagi tak kalau tak ingat sebelum tu tak boleh gerak juga lah. Tak ada. Apa ni orang kata beralih lah. Kita cakap beralih bahasa orang kampung ni. Dia kata 25 juzuk 25 kena ulang pada juzuk 1 kan? Dia sampai juzuk dia ada
Penghentian stesen dia lah, dia salah satunya macam Zul 20, 25, kalau 20 tu dia tak ingat sebelum tu dia tak boleh gerak lagi. Dia kena ingat yang sebelum tu dulu. InsyaAllah Huda ingat. Sebab masa yang dia berikan tu lama kan. Sebab kita tak perlu belajar matematik apa Lainnya. di situ kan. Dia memang bertumpuan kepada Quran. Dulu setahun ni. Setahun ni insyaAllah. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Ya Huda ya. Kita sama-sama doa. Ramai tu pak-pak saudara, mak-mak saudara semua doa untuk Huda insyaAllah. Dan masing-masing tu rasa nak juga bagi saham Huda tu nak. Nak faham tak? Maksudnya tak dapat pahala juga. Tolong doakan Huda mereka dapat pahala. Tolong bantu Huda. Mudahkan Huda. Semua orang dapat pahala. Sebab kita memudahkan orang yang nak menghafal Al-Quran ni. Allah bagi pahala. InsyaAllah. Bunda. Ya? InsyaAllah mudah-mudahan. Itulah doa kita ya. Okey. Okey Huda ya. Doa yang terbaik untuk Huda insyaAllah. Amin. InsyaAllah kita usrah kita kembali pada usrah kita. Kita buka dulu lah untuk malam ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Alhamdulillah segala puji-pujian setinggi-tingginya kita tujukan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan juga nikmat yang tidak terhingga banyaknya diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita dari sehari ke sehari. Memanglah kalau kita renungkan nikmat Allah pada kita, kita tak terhitung banyaknya. Jadi tanggungjawab kita ialah beribadah kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Dan bulan Sya'ban ni dah nak masuk bulan Ramadan ni adalah masa yang paling baik lah untuk kita melalui satu madrasah Ramadan yang dapat memberi bekalan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan apabila keluar dari madrasah Ramadan tu kita dapat rasa bahawa jiwa kita meningkat sehingga menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin. Jadi salam dan selawat kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kaum keluarga baginda dan juga para sahabat yang telah banyak berkorban untuk menegakkan al-Islam sehingga kita dikecapi ke hari ini. Dan juga kita doakan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat agar kita sentiasa diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita ada ustaz kita, Ustaz Bur kita akan menyampaikan Riyadhus Salihin, akan sambung. Tapi sebelum tu izinkan mak doa sikitlah, kita sama-sama aminkan mak baca doa daripada buku ni insya-Allah. Doa yang pendek, jadi kita sama aminkan. Mudah-mudahan Allah memandanglah doa ni untuk kita semua insyaAllah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umur, ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, perbaikilah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan dan jauhkanlah kami dari kejahatan. Tunaikanlah hajat kami, baik hajat dalam agama, dunia dan akhirat. Sungguhnya Engkau lah yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa adah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami petunjuk untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, awal dan akhir, lahir dan batin. Bawakanlah perkataan dan perbuatan dalam taat dan beribadah dan beramal soleh. Allahumma ahlina bihayati ulama wa amitna bimauti syuhada wa syurna yawmal qiyamah fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimussalam.
Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami menurut hidupnya para ulama. Matikanlah kami sebagaimana matinya para syuhada. Tahukanlah kami pada hari kiamat dalam gulungan para aulia dan masukkanlah kami ke syurga bersama para nabi yang engkau berikan kepada mereka keselamatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, janganlah kiranya engkau tutup hati kami sesudah engkau beri petunjuk dan berikan rahmat kepada kami di sisimu. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemurah. Ya Tuhan kami, berdahkan petunjuk untuk mendapat kebajikan di dunia dan di akhirat. Jauhkanlah kami dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah kita serahkanlah majlis ni kepada Bu insya-Allah. Silakan Bu. Semat nampak orang ni. Kejut. Ingatkan pakai tie depan wanita. Biasa. Nak Yang tu Siap pakai semua. Kalau Bu cakap macam ni boleh dengar jelas ke? jelas? Jelas Oh, tak perlu tak perlu macam ni lah. Okey. Tak perlu. InsyaAllah. Okey, insya-Allah pada malam ni kita akan membincangkan sedikit membedah buku membedah kitab Riyadhus Salihin yang telah disampaikan oleh saudari Mariam, Kak Teh kita pada minggu yang lepas. Pada berhentinya syarahan tersebut pada hadis yang ke-233, bab 27, bab tahrim hurumatil muslimin wa bayani hukukihim. Ataupun apa tu? Apa? Iklan sekejap Okey. Bab ke-27 tentang hurumatul muslimin lah. Menjaga kehormatan. Sekejap. Itulah anak-anak kita ya. Anak-anak kita nak membesar. Maafkan saya. Jadi bab ke-27. Sekejap. Dah. Abang tutup pintu. Itulah anak-anak kita yang dikasihi sekalian ya. Bab ke-27 iaitu menjaga ataupun mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Juga penjelasan tentang hak-hak mereka serta kasih sayang terhadap mereka. Jadi kat hari itu dia berhenti dekat hadis yang ke-233 lah. Jadi pada malam ni saya akan mula baca daripada hadis ke-234. InsyaAllah. Okey, kita mulakan dengan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullu muslimi 'ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Rawahu at-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka ia tidak boleh mengkhianatinya, menipunya ataupun mendustainya dan menelantarkannya. Menelantarkan apa ni bahasa wala yakhzuluhu. Okey, tak wala yakhzuluhu ni menelantarkannya apa maksud dia? Yakhzul ni rasanya kalau tak silap menghina kalau tak silap. Macam merendah-rendahkan lah. Merendah-rendahkan. Okey, thank you Ustaz Salman kita. Terlantar tu. Terlantar sakit. Oh, okey. Okey, faham. Dia merendah-rendahkan lah. Tak boleh merendah-rendahkan. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain, iaitu apa yang haram? Haram darahnya, haram hartanya,
dan haram maruahnya ataupun kehormatannya lah. Kita tak boleh sekali-kali mencalarkan kehormatannya, mengambil hartanya, merampas dan membunuhnya lah, darahnya. Takwa itu di sini sambil menunjukkan dada baginda, cukuplah seseorang Muslim itu dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama Muslim. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa ada hak-hak saudara semuslim lah. Dia tak panggil hak-hak saudara semanusia kat sini. Dia semuslim. Makna kata kat situ ialah point dia ialah sesama orang Islam tu dia ada hak-hak dia yang bukan hak-hak sesama manusia lah. Hak-hak sesama manusia pun Rasulullah SAW ada ajar. Tapi dalam hadis ni dia menekankan bahawa hak sesama saudara se-Islam. Maksudnya bila orang tu masuk Islam, dia punya hak-hak ke atas kita tu bertambah lah. Daripada hak-hak manusia tu, dia ada lagi hak-hak lain yang kita kena jagalah. Okay, jadi hak-hak ni memang khusus untuk orang-orang Islam. Adapun orang-orang yang bukan Islam tu, kita masih lagi kena jaga hak-hak dia. Tapi dia tidak sebesar hak-hak orang-orang Islam ke atas orang Islam yang lain. Jadi hadis ni menerangkan bahawa okey. Jadi hadis ni diterangkan di dalam kitab kitab Imam Tirmizi dalam bab kebaikan, dalam bab membuat baiklah, dalam bab hak muslim terhadap orang muslim yang lain. Jadi bila disebut la yakhunuhu tu maksudnya tidak mengkhianatinya lah. Bila tidak mengkhianati itu maksudnya pengkhianatan kat situ ialah pengkhianatan maksudnya diddul amanah ataupun berlawan kepada amanah. Makna kata bila orang Islam tu, jiran kita minta amanahkan kita sesuatu, kita tak boleh mengkhianat amanah yang diberikan kepada kita lah. Kalau dia minta kita jagakan duit dia dan sebagainya, jagakan kalau jiran kan dia mintakan kita jaga tengokkan motor dia, tengokkan kereta dan sebagainya, kita tak bolehlah khianati amanah yang diberikan dengan cara tak jaga, sembrono dan sebagainya lah. Kalau diamanahkan kita untuk pinjam kereta dia dan diamanahkan untuk jaga kereta dia daripada sebarang cala dan sebagainya, kita nak tak nak kita kena kembalikan kereta dalam keadaan yang baik lah. Dan lebih baik kalau kita top up dia punya minyak lah. Dan kita tak sembrono bagi kat orang lain kereta dia tu. Dan kalau bab amanah ni pula, biasanya kita akan, apa yang diberi itulah yang kita kena pulang. Makna kata kalau dia bagi RM10 dengan harga, dengan note 1085, kita kena pulangkan balik RM10 tu dengan note yang sama 1085. Itu amanah lah. Kalau pinjam lain pula, kalau pinjam dia bagi pinjam kita RM10, kita pulang balik RM10 ke dia, kita kena bayar prinsipal je lah. Kita tak perlu bayar yang sekali dengan nombor note 1085 tu. Itu beza antara amanah dengan pinjam. Makna kata amanah kat situ dia lagi lebih spesifik. Apa yang diberi, itulah yang kena kita pulang lah. Ataupun maksud lain daripada pengkhianatan ialah kita mengurangkan hak dia. Kita mengurangkan hak dia tu pun dalam bentuk, juga termasuk dalam bentuk pengkhianatan. Contoh makna kata kalau dia patut dapat sup tulang, contohlah. Contohlah katalah Ngah bagi sup tulang dekat jiran sebelah dia. Ngah kata jalan sup tulang ni ada untuk bagilah dekat kat Faris sekali. Katalah macam ni lah, Faris dengan Syafiq jiran dengan Ngah. Lepas tu Ngah pun bagilah kata kat Faris, ni sup tulang ni bagilah kongsi 2 dengan Syafiq. Lepas tu Faris pun ambil sup tulang tu, Ngah kata kena kongsi 2. Faris pun dalam kepala dia memang minat sup tulang ni, memang dia tak tahan tengok sup tulang Ngah bagi ni. Lepas tu dia ambil daging, dia bagi 2. Tapi daging dekat mangkuk dia, mangkuk lagi satu tu, yang tulang tu dia bagi dekat Syafiq.
Macam tu pun bentuk salah satu bentuk pengkhianatan lah. Tapi bukanlah Farid yang buat. Bagi contoh je lah. Biasanya Farid bagi lebih dekat Syafiq. Biasanya lah. Yang Farid yang apa? Yang berkenal dia memang akan bagi lebih dekat Syafiq. Gitulah. Tapi itu kalau kita buat macam tu, itu adalah salah satu bentuk juga pengkhianatan. Kan? Pengkhianatan ni kita mengurangkan hak saudara kita. La yukazibuhu. Ataupun la yukazibuhu ni tak menipulah. Ataupun dalam masa sama kita tak juga macam mana, kita tak menipu dia dan masa sama kita tidak menisabkan penipuan tu kepada dia. Itu maksud dia. Kita tidak menipu dia dan apa-apa penipuan pun kita tak nasabkan kepada dia. Mana kata apa yang dia tak buat tu kita cakap dia tak buat lah. Siapa curi selipar imam malam tadi? Kita katalah jiran kita ni curi padahal dia tak curi pun. Itu pun salah satu bentuk jangan menipu lah, yang menipu saudara sendirilah. Okey, la yakhzuluhu, tidak merendah-rendahkannya. Samalah tidak merendah-rendahkannya, maknanya kata kalau dia tempang dan sebagainya, berbulu lebat ke apa ke. Apa yang biasa real case yang ada. Dia berbadan gempal, bertubuh pendek dan sebagainya, kita tak merendah-rendahkannya lah. Kan? Kadang-kadang buat lawak ni pun kena hati-hati jugalah. Kena hati-hati. Tapi kalau dia okey, dia yang start buat lawak macam tu, kita pun join gelak je lah kan. Dia buat lawak, bertubuh gempal dan sebagainya, kita join gelak je lah. Tapi untuk kita buat starting tu, better janganlah. Takut termasuk dalam perkataan la yakhzuluhu ni. Irduhu ni kat sini ialah dia punya apa? Irduhu ni dia punya kehormatan. Irduhu ni kehormatan kalau tak silap. Kehormatan. Mana kata kita buat, kita cukup sekadar kita asab wal ghibah. Kita mengumpat dia dan kita mencaci dia dah cukup untuk termasuk dalam hadis yang Nabi kata cukuplah seseorang, dalam ni hadis ni lah, cukuplah seseorang dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama Muslim. Dia menghina, betul lah. Silap tempat lain ni haram irduhu wa maluhu. Irduhu ni kehormatan dia. Betul. Mana kata ada 3 benda yang benda irduhu wa maluhu wa damuhu ni, maruah dia ataupun kehormatan dia, harta dia dan darahnya lah. Kita tak boleh ambil, kita haram ambil. Kehormatan dia kita tak boleh ambil dengan cara kita, kehormatan lawan dia pencelaan lah. Mana kita cela, kita jatuhkan kehormatan dia, kita jatuhkan maruah dia dengan cara macam-macam, banyak cara sebenarnya. Banyak cara. Contoh tengah kita meeting kan, kita tengah meeting sesama kita ni, dan bos tanya, siapa yang hari tu ni scan. Kita pun mention nama kawan ni. Dia kata, kawan ni itu. Pasal semua dalam meeting tu tahu. Jadi kita nak buat lawak je sebenarnya. Tapi kita dalam masa sama, kita dah jatuhkan kehormatan dia. Dia yang kata itu bos ni, tu yang saya ikut tu. Benda tu halus je. Nampak macam normal kan. Tapi itulah menjatuhkan kehormatan tu, lebih kurang macam tu lah. So kat situ dia punya kehormatan, dia punya maruah pun dah sedikit tercalar. So hati-hatilah kalau dengan orang yang suka pakai nama ni. Yang kadang benda tu boleh termasuk juga dalam merendah-rendahkan kehormatan. Jadi semua jelas kat situ. Harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. InsyaAllah sama-sama kita tidak melakukan perkara-perkara yang disebut kat sini lah. Ada juga hadis yang berkaitan dengan hadis ni. Contohnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr.
Mana kata tidak masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sedikit misqala dzarrah, berat seberat biji sawi. Berat tu berat kesombongan. Berat kesombongan. Kenapa hadis ni ada kaitan ialah disebabkan biasanya bila seseorang manusia tu dia ada kibria ataupun dia ada rasa kesombongan, pada ketika itu dia akan senang untuk merendah-rendahkan manusia yang lain. Makna kata dia bila kat situ, so bila dia merendah-rendahkan manusia lain, dia termasuklah dalam hadis ni. Dia merendahkan dengan cara sebab dia sombong, jadi dia automatically dia akan tend to cenderung untuk merendahkan manusia lain sebab dia nak highlight apa kelebihan dia. Jadi dia cenderung untuk merendahkan orang lain supaya apa kelebihan yang ada pada dia lebih, dia akan jadi shining lah. Dia akan jadi shining. Makna kata dia cuba untuk memalapkan orang lain supaya shining dia tu jadi shiner. Lebih kurang macam tu lah. Dia lebih cerah lah. Jadi tak nak dia kena rendahkan orang lain supaya diri dia nampak jadi tinggi. Macam itulah cerita dia. Okey, hadis seterusnya. Hadis ke-235. Qala Rasul. Okey, ni hadis popular ni. Masa sekolah menengah dulu, siapa tak hafal ni kena sebat dengan ustaz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzuluhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi salasa marrat bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis ni separuh lebih kuranglah mesej dia sama dengan yang atas. An-najshu ay yazida fi samani sil'atin yunada 'alayha fi suqi wa nahwuhu wa la raghbata lahu fi shira'iha bal yaqsudu ay yaghurra ghayrahu wa hadha haramun wa hadha haram. Wat-tadaburu ay yu'rada 'anil insani wa yahjuruhu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a dhahri wad-dubur. Okey. Jadi hadis ni maksud dia, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi, dan janganlah sebahagian di antara kalian menjual atas penjualan sebahagian yang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, menghinakannya dan menelantarkannya ataupun merendah-rendahkannya. Takwa itu ada di sini, kat dada, tunjuk kat sini di dada 3 kali. Cukuplah seorang itu dikatakan jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim, sama macam hadis yang tadi. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain darahnya, harta dan kehormatannya, sama juga dengan hadis yang tadi. An-najashu atau menipu adalah seorang yang menambah harga, menawar dengan harga tinggi barang dagangan dengan diumumkan di pasar dan atau lain-lain sebagainya, sedangkan dia tidak berkeinginan untuk membelinya, tapi hanya untuk menipu orang lain. Perbuatan ini adalah haram. Ini kita panggil market manipulation. Nanti kita sembang. At-tadabur adalah tidak menghiraukan orang lain, tidak mengajak berbicara dan menganggapnya sebagai benda yang ada di belakang punggung atau duburnya. Okey. Jadi dalam hadis ni sama, lebih kurang dengan hadis yang tadi, cumanya ada sedikit penambahan pada bahagian an-najashu. Bai'un najash. Bai'un najash. Bai'un najash ni dia macam ni. Bai'un najash ni dia cuba untuk naikkan harga barang tu, tapi dengan cara sembang lebat. Faham tak maksud dia? Dia sembang bagi lebat. Macam itulah. Bila dia sembang lebat, dia tak nak beli pun barang tu. Tapi dia katalah kat pasar ni, contohnya dia bawa 2-3 orang. Dia bawa 2-3 orang datang dekat seorang penjual ni. Dia kata, berapa harga barang ni?
berapa harga barang ni. Lepas tu barang tu harga market dia katalah ikan apa, ikan kerisi tau, ikan kerisi. Ikan kerisi sekilo RM10. Betul ke mak? RM10 ikan kerisi. Ke RM12? Ke RM7? RM7. Katalah ikan kerisi RM7 kan. Lepas tu dia pakat dengan penjual ni, dia nak naikkan harga ikan kerisi tu jadi RM15. Lepas tu dia datanglah dekat tengah-tengah kecoh ni, dekat pasar ni, katalah ikan kerisi tu orang jual RM7 kan. Lepas tu dia datang kat pasar tu, dia penjual ni kata ikan kerisi ni memang ikan kerisi hebat. Hebat ikan kerisi ni. Ataupun sedap dia lain sikit pada hari biasa. Contohlah. Lepas tu dia dah pakat dengan 3 orang pembeli ni. Lepas tu dia simpan sebahagian ikan kerisi kat bawah, dekat bawah tangga, bawah almari dia, dia jual sebahagian. So dia kata ikan kerisi hari ni memang sedap ikan kerisi ni. Lepas tu dia datanglah pembeli yang pertama ni. Dia kata, oh ikan ni kerisi sedap ni. Ya ke? RM10 sekilo. Dia kata pembeli tu kata, murah. Murah RM10. Murah. Dia cakap kuat-kuat macam tu kan. Lepas tu saya nak beli 3 kilo. Berapa habis awak ada kat sini? Lepas tu penjual lain pun nampak macam macam kan. Ikan kerisi bukan harga RM7 ke sekilo kan. Jadinya kat situ harga pun naik. Lepas tu datang lagi pembeli kedua. Ada ikan kerisi? Ada. Cuba dengar cakap ibu. Guna? Dengar cakap ibu. Okey. Talha lah ni. Okey. So datang pembeli kedua, dia pun naik harga juga. Lalah sampai ke pembeli ketiga, dia acah-acah harga ikan kerisi tu sebenarnya RM15. Jadi dia pun untung lah. Orang-orang yang datang lepas tu, mana kata kalau kedai ada kedai tunggal kan. Kata lepas tu, orang-orang kat situ pun asalnya tak cari ikan kerisi pun. Tiba-tiba bila tengok macam tu, jadi semua orang macam, betul ke ikan kerisi harga? Tak jadi ni kau. Nanti naik harga. Cepat-cepat siapa nak beli RM15 ni, RM15. Tak tahu hamba kalau naik harga lagi apa ni. Hamba tak tahu ni, nak habis dah ni. Lepas tu datanglah orang berduyun-duyun beli ikan kerisi RM15, yang padahal ikan kerisi tu boleh dapat dengan harga RM7. Itu pun tak boleh. So itu haram. Hukum dia haram. Banyaklah tu kalau jual ikan kerisi. Lain cerita dengan Bitcoin ke apa tu. Macam-macam coin sekarang kan. Cryptocurrency dan sebagainya tu pun ulama bincang ada tak unsur-unsur bai'un najas kat situ. Ada memang ada. Nak kata kalau orang buat cryptocurrency, dia sembang lebat cryptocurrency dia ni, boleh pergi ke bulan lah, boleh beli ikan patin lah, boleh juga nanti bila sistem dia dah canggih apa semua, dia jadi mahal lah apa semua. Lepas tu dia upah seorang milioner ni untuk beli cryptocurrency dia. Milioner tu beli RM1 juta. Orang pun jadi macam, wish, milioner beli RM1 juta. Mesti ada benda ni Jadi dia orang awam ni jadi macam tak nak lepaskan peluang. Jadi harga cryptocurrency yang berada ni jual ni jadi melambung tinggi tanpa sebab yang munasabah. Sembang ni memang sembang lebat. Lepas tu bila semua dah beli apa semua, lepas tu mana kata boleh beli guna ni. Lepas tu harga dia jatuh. Lelah yang pegang cryptocurrency tu rugi. Macam itulah cerita cryptocurrency lah. Siapa yang biasa lah. Itu pun termasuk dalam bai'un najas. Jadi siapa yang ada Bitcoin tu, nak hold ke, nak sell ke, terpulang. Long ada beli ke long? Wallahualam. Itu ada unsur bai'un najas lah kat situ. Okey, yang kedua dalam hadis ni diterangkan tentang yang berbeza sikit dengan yang tadi tu, dia tentang at-tadabur. At-tadabur ni ialah dia tidak menghiraukan orang lain. Makna kata kita boycott lah. Kita bila gaduh dengan kawan kita ni, kita rasa terasa kadang-kadang kan. Tapi kita jenis malas nak bagi tahu kat dia benda yang kita tak puas hati tu.
Kita tak puas hati sebab dia mention nama kita hari tu depan bos. Kata macam tu. Tapi kita diam je lah sebab malas nak kata ke dia. Tak puas hati betul hamba dengan awak ni. Buat apa awak cerita. Tapi kita tak sebut benda tu depan dia. Tapi kita bengang dia, kita memang bengang lah. So apa yang kita buat, kita jumpa dia kat office, kita diam je. Kita tak cakap, malas cakap dengan brother ni. Memang tak ada mood nak cakap. Dia tegur macam mana pun kita buat dek je. Macam itulah cerita dia. So dekat sini sebenarnya ada hukum lah. Sepatutnya tak boleh kita boleh buat macam tu, tapi jangan lebih daripada 3 hari lah. Sebab dalam hadis lain, dalam hadis ni ada terang ke? Cepat siapa nak baring kat atas, baring elok. Siapa pula baring tu? Okey. So mana kata kita boleh, Islam dia meraihkan kita punya kebengangan tu ataupun kita panggil rasa amarah tu, tapi boleh, tapi jangan lebih 3 hari. Ulama hukumkan kalau kita buat macam tu lebih 3 hari, mana kata bila hari keempat tu datang saudara kita kat meja kita, dia nak bercakap, kita buat donor je, masa tu dah jatuh hukum haram ataupun dah kita kata tak boleh lah, dosa lah, kita dapat dosa lah masa tu. Dia 3 hari ni kena faham 3 hari orang tu datang berjumpa kita dan kita tak bercakap dengan dia. Mana kata kalau kat office tu, kalau macam siapa yang kerja office tu, kita jumpa hari-hari kan. And then kita jumpa hari-hari, and then bila jumpa tu kita tak nak bercakap. 3 hari kita nak cakap. Dia kawan kita tu cuba untuk bercakap, kita tak nak cakap. So lebih pada 3 hari, kita panggil working days lah. 3 working days. Kalau non-working days kira tak consider 3 hari tu lah. Mana kata kalau kita duduk rumah kan. Dia duduk rumah tak ada siapa-siapa pun nak tegur kan. Jadi tu tak consider lah dalam 3 hari tu. Maksudnya kalau kita berjumpa dengan dia dan 3 kali kita buat macam tu boleh. And then kali keempat tu dah tak boleh dah. So ulama ulama berpendapat bahawa masa hari keempat tu, kali keempat yang dia jumpa tu, kita buat macam tu, kita boycott dia juga, kita dapat dosa. Macam tu juga an-nahyu anil bai'i alal bai'i, maksudnya kita offer lebih kot. Kita nampak kawan kita ni beli kambing harga 900 macam tu. Kawan tu dah nak bayar dah. Tapi tak habis, orang kata tak habis kobat tu tak cukup lagi. Maksudnya barang tu tak pegang lagi. And then kita kata dekat penjual kambing tu, kita kata jual kat aku lah. Jual kat aku bayar dalam 1,000 kambing tu. Macam tu tak boleh. Tapi kat sini ada 2 pendapat kot. Kalau Syafi'i, kalau tak silap Syafi'i boleh. So kalau makna kata belum kobat, transaction tu dah complete. Dia tak complete lagi, and then kita datang, kita masuk, kita bayar harga lagi mahal. Kat situ Syafi'i kalau tak silap boleh. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, dia tak bagi. Dia tak bagilah. Dia tak bagi, dia larang, haram. Kalau Syafi'i dia bagi, tapi sebab kenapa tak bagi? Imam Abu Hanifah tak bagi sebab kat situ dah memang kelakuan yang menimbulkan permusuhan. Maknanya kata transaction yang menimbulkan benda haram, jadi transaction tu haram. Tapi kalau Imam Syafi'i dia bagi sebab kalau buruk ingat, sebab dia tak settle lagi, transaction tu tak complete lagi. So as long as transaction tu tak complete lagi, dia boleh terminate, and then dia buat transaction dengan orang lain. Dia ada khiyarul majlis, aku tak silap. Khiyarul majlis ni mana kata
Dia ada pilihan lah untuk tengok dulu barang tu dan sebagainya apa semua kan. Ataupun khiyarus syart, dia ada pilihan untuk dia check dulu syarat-syarat dia cukup ke tak. Tengah-tengah dia tengok barang tu, tengah-tengah dia check syarat cukup ke tak, ada orang tawar harga lagi mahal, penjual tu ada hak untuk terminate. Tak apa, aku tak jadi lah jual kat hang, aku nak jual kat online, ada orang lagi offer lagi tinggi. Macam tu tak boleh lah. Tapi kalau transaction hari ni dia dah banyak mitigate the risk lah. Maknanya kata kalau orang tu tak jadi, orang tu kau kena, kalau kau batalkan tengah-tengah deal ni, kau kena bayar kos yang aku dah keluarkan lah. So mana kat situ dah ada unsur-unsur risk management lah. Tapi mana katanya kelakuan untuk baik ala baik ni tak boleh lah. Kalau ikutkan memang tak boleh lah. Banyak lagi contoh-contoh macam kita dah deal dengan orang tu kan. Beli laptop second hand kan. Kita kat Seremban, orang tu kat Puchong. Ataupun macam Syafiq nak beli microwave baru. Beli dekat Carousel. Deal dekat Puchong. Syafiq pun start engine. Nak pergi dekat Puchong kan. Tiba-tiba mamat yang jual tu, Syafiq dah nak dekat sampai Puchong, dia kata, sorry lah bro. Tak jadi lah bro. Ada orang dah ni tawar harga lagi tinggi. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau yang masuk dalam hadis ni ialah kalau orang tu tahu penjual Syafiq dah nak beli harga tu. Tapi penjual tu dia kena make inform lah by right. So kalau dia buat macam tu, penjual kalau tak silap, penjual tu pun ada saham dia, ada haram juga buat macam tu. So dia dapat dosa jugalah. Kat sini sebenarnya dia nak cakap pemusuhan. Mana kata apa-apa sahaja transaction yang menimbulkan pemusuhan, ijad al-bawda' wa takhasum bainan nas, antara manusia, pemusuhan antara manusia adalah dilarang. Macam itulah. Okey, hadis seterusnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Okey, tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Okey, so la yu'minu ahadukum kat sini, iman dia kat situ, iman dia tidak komplit lah. Iman dia tidak komplit selagi mana ada cabang, ada ruang kosong kat situ, mana kata ada lagi kita panggil. Dia kalau rumah kan, kalau rumah yang sempurna, dia tak ada defect, dia tak ada kerosakan kan. So kita bayangkan iman ni sebuah rumah, tiba-tiba dekat bahagian dapur tu ada retak. So mana kata retak tu, kenapa retak? Okay, bila kita check iman tu kenapa retak, rupa-rupanya kalau rumah kenapa retak? Sebab dia tak simen dengan bahan batu dia semua tu tak cukup lah kan. Tapi kalau iman ni kenapa bahagian ni retak? Sebab dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Dia kat situ sebab bila kita beriman, kita menganut dengan agama Islam, and then iman kita kepada Allah dan Rasul dan sebagainya, dalam package iman tu, kita antara benda yang kita kena buat ialah kita kena mencintai orang Islam yang lain sama seperti kita kena ada perasaan tu. Kita kena ada perasaan yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Kita kena rasakan apa yang bagus untuk kita, itu juga bagus untuk saudara kita. Mana kata contoh perasaan tu macam ni, perasaan tu macam kita pergi solat, and then kita nampak kawan kita tak solat. So kalau kita rasa benda tu biasa, kita ada masalah. Iman kita tak cukup sempurna. Sebab perasaan yang sepatutnya ada ialah kita kena rasa, aduh sayanglah dia tak solat. Dia sepatutnya solat. So kita kena ada rasa macam tu lah. Kena alamak, rugi lah mamat ni. Rugi lah. Kita ada kena rasa. So apa outcome dia? Kita akan ajak dia solat lah. Ma yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sebab kalau kan ikut terjemahan kat sini apa ni
tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Mana kata tidak beriman sempurnanya orang tu, dia tak sempurna lagi iman dia kalau dia tak rasa apa-apa bila dia tengok saudara dia tak dapat apa yang dia dapat. Dia kena rasa sayang lah kat saudara dia kan. Rugi lah dia ni tak dapat apa yang aku dapat. So bila dia rasa macam tu, dia akan ajak saudara dia untuk benefit apa yang dia dapat lah. Tapi syarah hadis ni kita jangan salah faham pula, sebab apa yang kita suka, maksud yang kita suka tu ialah apa yang baik untuk diri kita dari sudut taat dan ibadat lah. Taat dan ibadat, apa-apa yang baik. Sebab ada orang dia suka PlayStation, ada orang suka main game. Adakah masuk hadis ni kita kena ajak kawan kita, rugilah dia tak beli PS5 sekarang? PS6 PS berapa sekarang? Syafiq, PS berapa sekarang yang paling latest? Syafiq ada? Rasa PS6 kot. Orang lelaki dia suka main game kan. And then dia baca hadis ni dia kata, oh, patutnya aku kena ajak lah Mamat ni, kena ada PS6 lah. Sayang dia tak ada PS6. Memang best sangat main game PS6 ni. Dia bukan macam tu. Hadis ni tak bermaksud macam tu. Yang dimasukkan dengan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, apa-apa untuk dirinya, benefit untuk dirinya lah. Benefit tu yang dimasukkan ialah benefit daripada amalan-amalan ketaatan dan amalan-amalan ibadat. Jadi jangan salah faham. Ada juga amalan ketaatan minat mubahat, amalan-amalan yang mubah lah. Jadi kat situ. Contoh lain boleh juga makanan pun termasuk dalam ni lah. Maknanya kata kita rasa macam sayanglah dia tak dapat kerja dan sebagainya kan. Benda-benda yang boleh tanggung anak bini kita cuba carikan untuk dia kerja, kita cuba carikan dia ruang-ruang opportunity untuk dapatkan kerja. Musim-musim kawan-kawan tak dapat kerja, itu pun termasuk dalam hadis ni lah. Sebab benda-benda tu benda yang mubahat yang boleh cakap tadi tu, yang solat dan sebagainya tu dalam perkataan taat lah, taat ibadat dan sebagainya. Okey, jadi daripada hadis ni kita faham bahawa orang Islam dengan orang yang beriman dengan orang yang beriman tu dia sebenarnya adalah kanafsin wahidah ataupun adalah satu tubuh badan yang satu. Jadi dia akan rasa cubit peha kanan, peha kiri terasa. Dia macam tu. Jadi nak tak nak dia akan rasa tak suka dengan apa yang dengan dia akan rasa sakit dengan apa yang orang rasa sakit, dan dia akan rasa tak suka dengan apa orang tak sukalah. Sama dengan hadis ni sama dengan hadis yang lain, al-muslimu kal jasadi kal jasadin wahid, kal jasadi wahid, al-muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Dia sama, hadis ni sama dengan hadis yang lain lah. Mana kata orang Islam ni, orang yang beriman ni, dia umpama satu binaan. Ada binaan, mana kata kalau bergegarnya belah kanan, belah kiri pun terasa gegaran. Kalau orang belah sana kena bunuh, kat sini pun rasa macam, oh, aku rasa macam anak aku pula kena bunuh. Kalau tengok orang Palestin tu, dia akan rasa kesian, dia akan rasa sedih dan sebagainya. Makanan-makanan yang dia makan pada hari ni, dia makan lauk pauk yang sangat indah dan sebagainya, dia rasa sedih sangat sebab dia tak dapat nak transfer makanan ni kepada orang Palestin contohnya. Itu adalah satu bentuk iman yang sempurna lah, iman yang tinggi dan sebagainya. Dan hadis ni sebenarnya dia mengajak kita untuk targhib mahabbatil muslimin. Dia menggalakkan untuk kita suka sesama orang Islam, dan saling kasih dan mengasihani, saling tolong menolong, dan saling backup lah, backup contohnya. backup tapi dalam benda yang baik lah. Hamzah buat koyak kertas. Okey, faham semua? Rasanya faham kot, senang juga lah. Alhamdulillah.
Okey. Okey, hadis seterusnya berkaitan dengan unsur akhaka zaliman أو مظلوما فقال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله انصره أنصره إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره رواه البخاري. Rasulullah SAW bersabda, tolonglah orang saudaramu, baik orang yang menganiaya atau orang yang dianiaya. Ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, saya dapat menolongnya jika ia adalah orang yang dianiaya. Tetapi bagaimana jika ia adalah orang yang menganiaya? Bagaimana cara saya menolongnya? Baginda SAW menjawab, hendaklah engkau mencegahnya atau melarangnya dari perbuatan aniaya. Sesungguhnya begitulah cara menolongnya. Okey, dalam hadis ni dia Rasulullah SAW mengajak kita untuk menolong orang yang menzalimi, orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Jadi seperti mana kita baca literally pun kita rasa pelik. Begitu juga orang yang mendengar di zaman Rasulullah. Jadi pada zaman Rasulullah SAW sebut hadis ni, ada seseorang bertanya. Dia cakap, untuk orang yang dizalimi, memanglah kita kena tolong. Tapi macam mana pula kita nak tolong orang yang menzalimi? Sebab ikut logiknya pun kita macam terfikir-fikir. Macam manalah kita nak tolong orang yang menzalimi? Jadi Rasulullah SAW menjawab, cara nak menolong orang yang menzalimi ialah kita menghalangnya daripada melakukan kezaliman. Okey. Jadi hadis ni rawahul Bukhari dalam bab menolong saudara kamu yang dizalimi dan juga yang menzalimi. Okey, tahjizuhu ni dia menghalanglah. Tahjizuhu ni taj'aluhu mani'an. Dia menghalanglah, dia meletakkan hajiz, dia meletakkan benteng daripada kezaliman tu terjadi. Zaman baginda Rasulullah SAW, zaman yang kita panggil, nak kata barbari pun taklah barbari, tapi zaman-zaman orang yang tak ada undang-undang yang betul-betul komprehensif dan clear kan. Jadi pada zaman tu dia banyak kita panggil kezaliman ataupun budaya-budaya yang tidak sihat lah, mana kata senang nak buat. Tak main. Tapi lambat, memanglah sikit lagi. Ya. 8 hari setengah susu. Okey, nanti saya turun. Okey. Tapi jangan suruh. Jap. Tak, saya tengah cakap ni tengok Wan. Ada gangguan sikit minta maaf. Ada iklan sikit. Hamzah. Dia nak biskut dengan susu. Boleh dek je Okey, so jadinya kat situ hadis tu menerangkan bahawa kita kena dekat zaman Rasulullah ni dia mana banyak kezaliman berlaku pada zaman Rasulullah sebab pada ketika itu geopolitik ataupun sosiopolitik kawasan tu dia lebih terhad kepada undang-undang kabilah dan dia lebih ciri-ciri ataupun semangat asabiah tu sangat tinggi pada zaman Nabi. Dan juga pada zaman tu manusia berada pada zaman yang kejahilan lah. Jadi hadis yang Nabi sebutkan ni dia sangat kena lah pada hati pada sahabat lah. Jadi jadi pada zaman tu orang akan memahami macam pelik lah, macam mana kita nak tolong orang yang buat zalim kan.
Biasanya dengan orang zalim ni lah kita tak tolong lah, kita cuba musnahkan terus kan. Tapi Nabi cuba untuk membawa satu dimensi bahawa kita boleh tolong dia dengan cara kita halang dia daripada buat kezaliman, dengan cara kita nasihat dia, kita cakap dia dengan cara baik dan sebagainya. Itu yang difahami daripada hadis ni lah. Okey. Hadis seterusnya, okey. An Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa ayatul marid wa ittiba'il janaiz wa ijabati da'wah wa tashmitu al-atis muttafaqun alaih. Wa fi riwayat muslim haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. Okey. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hak seorang Muslim terhadap orang Islam yang lain adalah 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang yang bersin. Dalam riwayat yang lain, hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada 6, iaitu jika engkau bertemu dengannya, maka ucaplah salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, maka hadirilah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jika dia bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah dia. Jika dia sakit, jenguklah dia, dan jika dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Okay, dalam hadis ni, Nabi sebut tentang hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain lah. Mana kata kalau ada orang ajak kita datang kenduri, kita kena datang kenduri. Itu bukan ke atas dia, ke atas kita. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham. Kalau aku tak datang kenduri ni pun tak ada apa kot. Jimatlah makanan dia. Jangan mikir gitu. Orang tu boleh punya dah sedih orang tak datang kenduri dia. Sebab ada orang berfikiran, kalau tak datang kenduri ni pun macam tu lah, jimatlah makanan dia, bolehlah orang lain makan. Ataupun kalau tak datang kenduri ni pun dia tak kisah pun sebenarnya. Jangan fikir macam tu, sebab hak tu ke atas kita. Hak memenuhi undangan tu hak yang wajib ke atas kita, bukan ke atas dia yang mengundang tu. Jadi kita kena datanglah kenduri ke majlis akikah ke majlis-majlis biasa pun, majlis-majlis ialah makan saja dan sebagainya. Kita kalau boleh, kalau tak ada uzur yang syar'i, kita kena pergi. Tapi kalau ada uzur yang syar'i dan sebagainya, ada prioriti yang lain, kita boleh ta'azur lah, kita boleh minta excuse lah kan. Jadi kat sini dia ada dia kalau ikutkan kat sini hakul muslim ni, dia adalah satu benda yang diwajibkan, dan dia adalah lebih umum daripada kewajipan fardu ain dan fardu kifayah, dan lebih umum daripada kewajipan an-nadbu ataupun kita panggil apa? An-nadbu harus. Yang dituntut. Sama juga macam apa tadi, hak yang satu tadi, hak bersin. So kalau orang bersin, orang Islam bersin depan kita, kita kena sebutlah yarhamkallah. Kita janganlah sebut tu dalam hati, kita kena sebut verbally depan dia sampai dia dengar. Yarhamkallah, ataupun nak cakap bahasa Melayu pun tak apa. Semoga Allah merahmati kamu. Tak ada masalah. Yang penting kena sebutlah kataan tu, sebabnya benda tu ke atas kita, bukan ke atas dia. Mana kata kita kena buat lah, kita kena buat. Dia hak-hak dalam muamalat Islamiah ni, mana kata kita boleh faham benda ni sama je macam kita duduk dekat dalam corporate punya culture. Kalau corporate culture, dia ada macam samalah, kalau bos panggil, kita kena sahut. Tu hak-hak bos. Kalau hak-hak sama juga dengan corporate culture, kalau email kepada seseorang ni, kena CC orang ni.
Sebabnya itu adalah tuntutan. Sisi tu tak perlu pun sebenarnya kadang-kadang. Rasa macam aku nak hantar email pada Mamat ni je. Nak hantar email ni kepada CEO ni je. Kenapa nak kena sisi COO, nak kena sisi kawan-kawan yang lain. Rupa-rupanya sebab diorang ada hak untuk tahu. Jadi hak diorang tu kita kena penuhi dengan cara sisi email tu pada diorang. Siapa yang biasa kerja dengan sisi email ni, biasalah. Ada juga macam mana nak kaitkan dengan reality tu. Kalau samalah macam hak-hak lain lah. Kalau macam pensyarah tu, benda yang dia boleh je buat benda tu direct tanpa perlu dia key in dalam sistem dan sebagainya kan. Tapi dia kena key in juga sebab itu adalah hak-hak ataupun culture yang ada kat situ. Dia macam, dia tak adalah, bukanlah fardu kifayah pun, bukanlah fardu ain pun. Tapi dia macam lebih kepada nak kita panggil komprehensif, nak complete, nak apa kita panggil robust dan sebagainya kat situ. Jadi nak tak nak kita kena rasa bahawa hak-hak orang Islam pun kita kena treat dia lebih penting daripada tu sebenarnya. Jadi kita kena ada rasa macam serba lah kalau kita tak kita kena ada rasa serba kalau kita tak buat. Macam kalau orang ada bersin depan kita terlupa nak cakap ya rahmkallah dan sebagainya, kita kena ada rasa serba Kalau orang undang kita datang kenduri, kita tak datang pun kita kena ada rasa serba dan sebagainya. Itu hadis ni cuba bawa lah. Dan kalau orang sakit, kita kena cuba jenguk dia. Ada perbahasan sikit dekat jenguk orang sakit ni. Mana kata kalau orang tu dia seakan bagi signal untuk tak ziarah dia, so janganlah ziarah dia. Sebab kat situ boleh berlaku ketidakselesaan. Tapi ada secara umumnya sebenarnya orang sakit ni dia perlukan sokongan moral. Jadi kalau kita tak ziarah pun kita bolehlah bagi sokongan dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya. Ataupun ada orang yang memang dia sedih kalau tak ada ziarah. So kita ziarah lah. Macam mana kita nak fahami benda tu, kita kena ikut kita punya ijtihad sendirilah. Pada waktu itulah. Kata Mamat ni aku kenal, dia tak suka orang ziarah waktu sakit. So jadi tak payahlah ziarah. Mamat ni kalau aku kenal, dia memang suka orang datang borak dengan dia. Ini dia dah jatuh sakit. Jadi masa tu kita ziarah lah. Hanya kita tahu keadaan orang tu pada waktu itulah. Dia tak boleh kita cakap semua orang adalah wajib diziarah waktu dia sakit. Tak juga. Jadi masa tu kita based on variable factor yang ada, variable pemboleh ubah yang ada pada waktu tu, kita yang buat keputusan untuk ziarah ataupun tidak. Tapi yang penting, hak untuk ziarah tu kena ziarah lah. Itulah al-aslu ni, asalnya. Okey. Kita kena berhenti 10.30 ke? Ke pukul 10 Kat seorang-seorang ni macam perasaan best lah pula. Pukul 11. Pukul 11 Aduh, cakap seorang-seorang ni down juga punya Orang dengar lah pun. Tengok mak tak ya. tidur. Menarik. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ada apa-apa soalan ke setakat pukul 10.30 ni? Boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya soalan. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana saya tak boleh jawab, saya pass kat orang lain. Kalau orang tu tak sebut, Alhamdulillah pun. Dia terbersih, dia tak sebut. Kita tak perlu jawab lah kan, ya Alhamdulillah. Kalau ikutkan kita tak perlu, jap. Yang berfaham kita sebut je, ya Rahmatullah. Walaupun dia tak cakap Alhamdulillah. Kalau terbersih tak cakap kan, dia terbersih je, tak cakap pun. Alhamdulillah. Tak rasa, rasanya tak perlu, maksudnya kalau, sebab makna perkataan ya Rahmatullah ni satu doa yang tak perlukan doa yang lain. Alhamdulillah tu dia punya doa Maha Suci Allah kan. Kalau ya Rahmatullah ni semoga Allah merahmati kamu. Tapi sebab ada orang pernah cakap kalau dia tak sebut
Alhamdulillah tu tak perlulah sebut yarhamkallah. Tapi kalau tak silap pun pernah yang syarahan doktor tu sebut je lah yarhamkallah tanpa perlu dia tanpa dia dengar alhamdulillah. Dengan yarhamkallah tu lah dia akan ingat alhamdulillah. Jelas. So mak dengar ke Hamzah cakap go 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 ni? Tak dengar pun. Ya ke? Sini bising sebenarnya. Hamzah dia cakap go 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 apa dah lagu apa. Tak dengar pun dengar suara Bu je. Oh ya ke? Hamzah tak Okey. dengar. Jadi macam itulah ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itulah dia. Ya, apa yang nak? Tadi dah bangun. Dia main lah kat bilik ibu. Tak nak tak apa. Okey. Itulah. Okey. Tapi dalam syarah ni disebut okey, contoh macam assalamualaikum tu dia ada hukum dia. Dia ada fardu, dia akan jadi fardu ain kalau orang Islam tu seorang diri. Maknanya kata kalau kita kat office tu kita jumpa orang ataupun mak pergi kedai, mak jumpa kawan mak tengah beli ikan, mak cakap Assalamualaikum. Kalau dia diam tu dia berdosa. Dia tak menunaikan hak mak Assalamualaikum tu ataupun dia yalah dia ada dia punya ada dosa dia kat situ. Tapi rasanya dosa dia taklah sampai dosa besar berat-berat sangatlah sebab dia apa? Dia kewajipan yang ain dekat dia punya apa tu? Fardu ain lah, fardu ain. Ain ni macam nak syarah lupa dah. Fardu ain lah, fardu ain sebab dia seorang. Tapi kalau dia ramai-ramai, mana kata kalau ada tiga orang kawan mak kat situ, salah seorang je lah kena jawab. Assalamualaikum warahmatullahi tu tak perlu tiga-tiga jawab. Kalau tiga-tiga jawab tak ada masalah. Tapi kalau tak jawab langsung tu ada masalah. Dia salah seorang kena jawab. Kalau tak, tiga-tiga tu lah dapat dosa tak menjawab salam tu. Macam ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit ni hukum dia sunnah. Hukum dia sunat dan kalau kita tak buat tu tak ada dosa. Tapi dia boleh juga pada waktu dan keadaannya dia akan jadi wajib. Contohnya macam zawil arham, orang apa tu pemilik hubungan ataupun zawil arham lah yang ada silaturahim dengan kita. Lagi contoh macam jiran. Jiran tu pun boleh jadi wajib untuk kita ziarah lah. Jangan kita buat dek je. Sebab kita rasa benda tu sunat. Dia tak pada waktu dan ketikanya macam situasi-situasi jiran terdekat dan sebagainya. Katalah jiran sebelah rumah dan sebagainya. Masa tu hukum ziarah tu dah tak jadi sunat lah. Dia jadi wajib. Sebab dia sebelah rumah kan, dekat sangat. Sama juga dengan family terdekat dan sebagainya lah. Kalau kita tak ada keuzuran syar'i lah, kita wajib datang untuk ziarah. Tertakluk juga dengan yang Bu cakap tadi itulah. Variable factor yang ada. Sama juga dengan ittiba'al janazah. Dia adalah sunat dan dan juga fardu kifayah lah. Kalau tak buat satu kampung tu satu kampung tu lah dosa. Kan? Dia ada isu ni dia ada kadang-kadang keadaan kan pada zaman-zaman Bul rasa dah jarang lah dengar cerita ni kan. Tapi masa zaman-zaman kat belajar dulu, dekat kampung ni kan, dekat Bul belajar tu dekat Selising kan. Dekat kampung tu ada orang meninggal. Tapi masalahnya dia yang meninggal tu ialah penagih dadah. Dia meninggal seorang-seorang dalam rumah dia memang hidup pun sebatang kara. Dan mak ayah dia pun dah lama meninggal. Adik-beradik dia pun dah tak nak cari kat dia. Dan dia duduk kat kampung tu seorang-seorang diri.
dan isap dadah. Dia meninggal. So bila tahu dia meninggal tu sebab ada bau busuk lah dari rumah dia. Jadi pada waktu tu tak ada siapa nak bersihkan badan dia. So nak jadikan cerita yang bertugas waktu tu Imam dengan Bilal. Jadi Imam dengan Bilal ni lah naik motor pergi bersihkan, ambil mayat dia, bawa pergi ke hospital, bawa panggil polis dan sebagainya sampai dekat habis. Jadi kalau mayat tu tak dimandikan dan tak dikafankan, satu kampung tu lah dapat dosa. Itulah fardu kifayahnya. Tapi situasi tu happen lah, which is very sad lah. Situasi itu happen dan masa tu lah, kita akan terasa fardu kifayah tu macam ni rupanya kalau boleh bayanglah kalau satu kampung tu kan, Imam Bilal pun tak ada kat kampung tu, satu kampung tu lah dapat dosa. Macam tu lah. Berkenaan dengan macam undangan kahwin tu, kalau memang wajib lah kita datang. Memang kita wajib datang. Ataupun dia boleh juga jadi sunat muakkad lah. Sunat muakkad. Dia ada situasi dia wajib dan ada situasi dia sunat muakkad. Depend pada situasi lah. Maybe wajib ni Zawil Arham, kaum kerabat kita memang wajib datang lah. Kena bagi tahu lah kalau ada uzur syar'i. Tapi kalau macam kawan yang tak berapa nak kenal dan sebagainya, dia taklah sampai level tak apa kata orang level wajib pergi tu dosa kan. Dia maybe dia akan sampai level sunat lah. Dia tengok. Dia biasanya dia akan ikut circle kita lah. Kita yang wajib tu yang circle dekat, yang jauh-jauh tu dah jadi sunat, jadi sunat muakkad, jauh lagi jadi sunat biasa. Itulah. Okay, sama juga macam bersin tadi tu, dia wajib untuk kita sebut Alhamdulillah. Wajib untuk kita sebut Alhamdulillah. Bagi certain pendapat, kita cuma sunat muakkad ataupun sunat muakkad. And then tapi kita peganglah pada yang wajib lah. Lepas bersin tu Alhamdulillah lah. Lepas tu kalau setengah ulama dia mewajibkan untuk kita sebut yarhamkallah pada orang yang bersin ni, dan ada setengah ulama dia cakap benda tu sebagai mustahab ataupun digalakkan je lah. Apa lagi yang tadi dalam hadis ni tentang nasihat. Sama juga, nasihat ni adinu nasihat inda talab. Okay, mana kata kita wajiblah bagi nasihat kalau orang minta nasihat. Tapi walaupun kita walaupun kita punya level nak bagi nasihat tu tak sampai level, macam mana? Dia tak ada istilah tak sampai level sebab setiap daripada kita ni ada apa yang dia macam mana? Al-ilmu ni tajazza kan. Ilmu setiap orang tu dia ada separuh-separuh. Ada orang dia tahu tentang kebaikan ni dan dia tak tahu tentang kebaikan yang lagi satu. Ada orang dia tahu tentang kebaikan lagi satu dan dia tak tahu tentang kebaikan yang orang lain tahu. Jadi setiap orang tu ada benda yang dia boleh nasihat. So kalau orang minta nasihat, kita bagi tahu je lah apa yang kita tahu. Kalau kita tahu tips-tips nak nak solat subuh dengan senang, kita bagi tahu lah tips-tips yang nak solat subuh dengan senang. Kalau kita tahu tips-tips nak kemas rumah dengan cara mudah pun, kita boleh bagi tahu apa yang kita tahu lah. Dia tak semestinya kita kena bagi hadis, kita kena baca ayat Al-Quran dan sebagainya lah. Okay. So, untuk hadis seterusnya, An Abi Umarah Al-Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi iyadatil marid wa ittiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabati da'i wa ifsya'is salam wa nahana an
Minta dengan buat itu. Nanti bagi tahu dulu. Oh, minta maaf ada iklan sikit. Ada orang lapar nak makan biskut dengan susu. Dia nak ayah je. Ayah best dia kata. Okay, mana tadi? Wa itiba'i janazah. Okay. Wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabati da'i wa ifsya'is salam wa nahana an khawatimin aw takhattumin bizahabi wa an shurbi bil fiddah wa anil mayasir al-hum wa anil qasiyyi wa an lubsi al-hariri wa istabraki wa dibaj. متفق عليه. في رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول المياسير بياء مثنى قبل الألف وساء مثلثة بعدها وهي جمع ميسرة وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي بفتح الكاف وكسر السين المهملة المشددة وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين وإنشاد الضالة تعريفها. Okay. Okay, dari Abu Umarah Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Kita semua diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menepati orang yang bersumpah, menolong orang yang dizalimi, menghadiri orang yang mengundang serta menyebarkan salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari mengenakan cincin atau bercincin emas, minum dengan bekas dari perak, pelana dari sutera merah, menunggang pelana dari sutera merah, memakai pakaian sutera yang bercampur dan mengenakan ataupun memakai sutera tebal serta sutera yang bergambar. Okey. Dalam riwayat lain disebut, diperintahkan juga mengumumkan barang yang hilang sebagai tambahan dari 7 yang pertama yang diperintahkan. Al-mayasir adalah jamak dari perkataan maisarah, iaitu sesuatu yang dibuat daripada sutera dan diisi dengan kapuk ataupun lain-lainnya. Kemudian diletakkan di atas punggung kuda atau unta yang digunakan pengendaranya untuk duduk. Al-Qasi ialah pakaian yang dibuat daripada sutera yang dicampur dengan cotton. Insyadud dalah, iaitu mengumumkan sesuatu yang hilang. Okey. Hadis ni panjang. Rawahul Bukhari dalam bab janaiz, dalam bab jenazah. Bab perintah untuk mengikuti jenazah ke kubur. Dan dalam bab al-ashribah. Dalam bab ashribah ni minuman. Al-ashribah. Bekas ashribah. Bekas ataupun minuman, lupa dah. Dalam bab bekas perak. Lepas tu dalam bab orang yang sakit, bab kewajipan menziarahi orang sakit, dan juga dalam bab pakaian. Dalam bab pakaian, subtitle dia pakaian khawatimuz zahab ataupun memakai cincin emas dan memakai sutera. Okey, Ibrarul Muqassim. Apa maksud ibrar al-muqsim? Ibrarul Muqsim. Okey, Ibrarul Muqsim ni tadi maksud dia ialah orang yang menipati orang yang bersumpah. Tasdik. Okey, dia Ibrarul Muqsim ni mana kata kena tepati apa yang kita sumpah lah.
Mana kata kalau kita bersumpah untuk kita bersumpah untuk sekian, kita kena buatlah sekian kita sumpah tu. Lepas tu ad-dibaj. Ad-dibaj ni ialah ad-dibaj ni samalah pakaian yang dibuat daripada sutera al-istabrak. Sejenis sutera tapi lebih tebal. Okay. Alright. Okay. Menolong orang yang dizalimi. Okay. Menolong orang yang dizalimi adalah satu kewajipan bagi orang yang memiliki kekuatan untuk menolong orang yang dizalimi. Okay. Makna kata kalau kita nampak kezaliman di hadapan mata, katalah ada orang kena pukul, kan? Kemudian kita pada masa tu badan kita sadar. Masa tu kewajipan untuk kita tolong orang tu adalah wajib lah. Tapi pada keadaan yang orang tu katalah dipukul dengan senjata dan pada waktu ketika tu kita pun tak ada senjata untuk menolong, kita boleh buat apa yang terpatut lah. Kita wajib buat apa yang kita ada. Mana kata kemampuan. Ala qadri ma imkan. Pada kemampuan yang kita ada lah. Kita boleh call polis, kita boleh jerit, kita boleh apa-apalah. Tapi point dia lah kita kena buat something lah. Jangan kita buat dono je. Jangan kita rasa untuk tak buat apa-apa lah. Itu adalah satu benda yang berdosa sebenarnya. Unsur akhaka mazlum aw zaliman tu kan. Kat situ pun ada perbincangan jugalah sebenarnya. Kalau kita boleh buat apa yang kita boleh buat, kita kena buat lah. Mana kata kita janganlah duduk diam, kita buat dono je kan. Kalau ada orang yang macam-macam lah. Banyak perkara yang kita sebenarnya. Sebab bila kita duduk dalam keadaan yang ramai sangat orang pada hari ni, hati kita ni dia jadi macam kering sikit kalau kita perasan lah. Kita macam tak nak involve sangat dengan ramai-ramai orang ni. Kita akan rasa nak hidup seorang-seorang, nak hidup ananiah, nak hidup sendiri-sendiri, tak nak aktif sangat dengan jiran-jiran. Macam tu lah kita ada rasa benda tu kan. Kita tak nak aktif sangat supaya kita tak perlu tolong orang yang dalam susah. Benda-benda macam tu sebenarnya kalau betul lah kita niatkan dalam diri kita untuk berada pada keadaan macam tu, makna kata kita dah dapat sikit lah. Kita dah dapat sikit lah saham dosa tu. Kan? Sebab kita sengaja play safe. Dia sengaja play safe ni pun sebenarnya dia termasuk dalam hadis ni. Sebab dia boleh tolong tapi dia tak tolong. Dia boleh tolong call polis tapi dia tak call polis. Dia boleh tahu banyak perkara ramai orang memerlukan kan, tapi dia tak nak tahu banyak, dia tak nak involve banyak sebab dia tak nak ada masalah banyak. Itu pun benda-benda yang kita tak sepatutnya ada dalam seorang jiwa orang yang beriman lah. Sebab dia tak kenalah dengan jiwa orang beriman. Sebab orang beriman ni dia kalau macam apa? Sekarang kan kalau macam kita involve lebih-lebih nanti orang apa? Takut orang buat kita balik kan maksudnya. Itulah point dia. Makna kata kalau kita involve lebih-lebih, jangan lebih. Tak macam kita tegur kan. Tegur, tiba-tiba kan dia katuk kereta kita ke. Macam contohnya lah kan. Tapi depend pada situasi. Sebab tu yang Bu cakap tadi tu, yang awal tu kita yang boleh berijtihad pada keadaan kita sendiri. Mana kata kalau kita nampak orang ni, kita tak ada kekuatan, kita badan macam buram pun tak adalah sado mana kan. Tiba ada nampak seorang mamat ni kena pukul dengan brother sado gila kan. Dah lah sado kan, muka bengis. So masa tu Bu nak tegur tak brother sado tu. Masa tu kita boleh ukur baju di badan sendiri. So apa yang Bu perlu buat waktu tu, mungkin akan cakap slowly lah. Bang, okey ke bang? Ada masalah ke bang? Nanti tiba dia tengking ke apa ke, dia tengking, Bur akan undur diri dan call polis lah. Tapi kalau Bur sado, tengok pula ada budak umur dalam besar-besar rumah kan, kena pukul dengan budak-budak dalam umur form 1, form 3. Masa tu Bur memang akan involve lah.
akan involve, akan pegang lah tangan budak tu dan sebagainya, ataupun cari mak ayah dia dan sebagainya. Tapi kita kadang-kadang bila bermasyarakat ni, bila kita terlalu banyak jumpa situasi-situasi demikian, kita rasa macam nak play safe. Play safe tu sebenarnya tak elok. Dia bukan play safe mana play safe yang tak nak mudarat. Play safe yang tak nak involve langsung. Itu memang dibincangkan dalam apa lupa dah. Ada dalam buku lain lah, dalam kitab lain lah. Dia jadi macam apa istilah dia, lupa dah. Tapi point dia memang tak elok lah. Dia sebab kalau semua orang macam tu, dia akan memudaratkan seluruh masyarakat. Kita bayangkan kita duduk dalam keadaan tu dan kita pula orang yang dizalimi. Dia akan jadi macam kes-kes dekat luar negara tu kan. Dia accident, lepas tu tak ada orang call polis, tak ada orang call ambulans. Lalu dia mati, 2 jam tak ada ambulans datang. Itu antara outcome yang ada lah bila masyarakat tu nak play safe. Dan benda ni banyak terjadi dekat negara-negara kapitalis lah. Banyaklah kes-kes yang macam dia jatuh sungai, lepas tu dia menjerit, tapi ada je orang kat situ, tapi semua buat dia cepat-cepat lari masuk kereta sebab tak nak involve. Sebab apa? Sebab nanti dia takut benda-benda yang macam nanti aku kena jawab dengan polis, nanti aku kena buat laporan polis. Itu yang bagi Bul dia ada saham dosa lah kat situ. Sebab kalau kita baca hadis ni dia sangat-sangat berkait kan. Cuba kita bayang zaman sahabat dulu, ada seorang perempuan ni dia kena tarik, Muslimah dia kena harassment lah. Sexual harassment ke apa ke, rasanya ke arah tu sikit lah. And then sahabat nampak, dia kena harass dengan kaum Yahudi. Masa tu ada dalam 5-6 orang kan. Kalau ikut riwayat tu rasa 5-6 orang dekat pasar tu. Masa tu kebetulan ada seorang Muslim. Dia tak sadu mana pun. Dia kata dia tak adalah kuat dia ada senjata dan sebagainya. Tapi disebabkan dia tak hidup dalam place safe dia tu, dia tegur. Jadi dia kata dia tegur lah. Dia backup lah perempuan yang kena tu kan. Tapi nak kata kat situ, kenapa dia tegur walaupun dia tidaklah popular macam sahabat-sahabat lain, tapi sebab dia adalah orang Islam. Dia, mana katalah hadis yang Nabi sebut ni memang macam tu lah. Siapa yang beriman dan sempurna iman dia, macam tu lah karakter dia. Dia tegur orang Yahudi yang harass Muslimah tu. So apa yang jadi lepas tu? Dia dibunuh. Tapi rugi ke kena bunuh kan? Dia tak rugi sebab dia akan mati syahid dan dia akan masuk syurga. Terpulanglah pada masing-masing kan. Kat mana dia boleh berijtihad pada waktu dan keadaannya apa yang dia perlu buat. Tapi bila akak cakap tak nak involve lebih sangat sebab takut tu, depend. Sejauh mana kita nak play safe kan. Level mana kalau kita rasa aku dah cuba sedaya upaya, itu okey lah. Tapi ada setengah orang bukan macam tu, dia memang tak nak involve at all. Dia boleh buat je. Contoh macam accident tu fresh berlaku depan dia, kan? Dia boleh sempoi je, tak apa ada tu orang lain settle lah. Itu dia benda tu bukan iman yang sempurna lah. Sebab by right kalau iman yang sempurna dia akan ke tepi, dia akan cuba tolong dan sebagainya lah. Itu yang boleh komen lah sebab perasan ramai sangat yang play safe zaman sekarang. Tak tahu kan. Kadang-kadang tu orang tu dah macam dalam situasi macam kat pasar, kat shopping kompleks apa kan. Tiba-tiba ada macam anti jatuh, contohlah jatuh kan. Nak dapat korang tolong tu dia macam ada delay sikit tau. Macam asal yang dekat-dekat tu tak tolong kan. Daripada jauh kita nampak macam asal macam dalam sampai nak tunggu seminit baru ada orang datang papah dia kan. Benda-benda macam tu tak patut. So kalau kita beriman dengan iman yang betul, sepatutnya dalam diri kita ni kita akan lebih proaktif lah untuk bantu orang, untuk dan sebagainya lah.
ada outcome tu sebenarnya macam kena tengking ke kena apa tu sebenarnya pahala untuk kita. Dia tak adalah. Dia tak sampai memudaratkan besar-besar sangat lah. Tapi kalau macam dalam situasi kita kena ugut apa tu keluarga dan sebagainya, so pada waktu tu kita kena ambil kira jugalah kan. Tapi pada keadaan yang simple-simple, maybe kena maki ke, kena apa, kena kutuk ke, benda tu kita panggil apa, mudarat yang berbala lah. Berbala lah kata. Dapat pahala pun tak adalah efek sangat lah, macam tu lah. Faham. Dia, kita takut nak involve sampai level tu kan. Kita kena ijtihad sendiri lah kot lah. Kita tengok keadaan dan sebagainya. Tapi jangan sampai diri kita ni jadi orang yang terlalu play safe dalam masyarakat. Macam tu lah. Tak nak tolong nanti. Nanti aku kena ni, nanti aku kena. Cuba. Guru pun bercakap ni pun untuk diingatkan diri sendiri kat sebenarnya. Macam tu lah. Dan tu lah kita ya kawan-kawan. Boleh ke Kak? Ke tak puas hati jawapan ni? Ahmad ni sembang lebat. Kak, okey Kak? Diam je. Okay. Faham. Dia jangan sampai level kita ni terlalu itulah. Macam tu lah. Tak tahu nak cerita macam mana. Okey, apa lagi Abu Rat, mak rasa sampai sini je kot. Tak perlu masuk topik baru lah. Sebab sebab dah 10.56. Jadi kalau ada siapa-siapa nak tambah apa yang Bu cakap tadi, insya-Allah boleh. Menarik juga perbincangan ni, macam masuk tajuk dakwah ni. Kan amar makruf nahi munkar. Jadi kaitan lah apa yang Bu cakap tu mak rasa. Jadi kalau siapa-siapa nak tambah boleh lah, insya-Allah. Tak perlu tambah. Tadi mak beritahu Bu masuk topik bab 28 kan. Jadi masih tak sempat kot masuk bab 28. Jadi Bu sampai sini insya-Allah. Tapi bolehlah kalau nak ada soal jawab ke, rumus ke, insya-Allah silakan. So ada apa-apa soalan lagi ke? Saya okey je nak jawab soalan ni tiba. Mardiah ni macam dah sunyi sepi dia. Mardiah ni ada Encik Mardiah. Tuan Anas Akil dah tidur ke? So macam tu lah. Apa yang kita boleh rumuskan sebenarnya hidup kita ni banyak hak-hak orang yang ke atas kita. Dan kita cuba tunaikan dengan cara yang terbaik lah. Kita boleh hidup menyendiri, tapi pada satu waktu dan ketika kita akan sedari yang kita ni memerlukan orang lain juga lah. Sebab ada masa kita perlukan orang lain. Pada waktu tu kita akan rasalah kenapa orang lain tak tolong aku kan. Sama juga pada waktu dan keadaan kita tengok orang lain, kita malas nak tolong. Ataupun pada waktu keadaan malas nak tolong, malas nak datang kenduri, malas nak pergi ziarah jenazah dia, malas nak zaman sekarang lah, zaman penyakit-penyakit zaman sekarang, zaman manusia ramai, manusia crowd, manusia banyak dan sebagainya kan. So benda-benda tu jangan sampai kita pun termasuk dalam situasi apa kita panggil habit ataupun hidup yang kita panggil ananiah lah, hidup yang nak seorang-seorang je, macam tu lah. Kadang-kadang kita jangan terlalu ofensif sangat, jangan overprotective sangat, sebab hakikatnya banyak lagi hak-hak masyarakat terhadap kita lah, hak-hak orang Islam lain terhadap kita. Sebab kadang-kadang ada orang bagi salam je pun kan. Assalamualaikum kan. Tapi otak kita fikir sampai Mamat ni datang lagi, ni mesti nak borak sampai setengah jam. Ini Mamat ni mesti nak nak bincang pasal JMB punya masalah ke apa kan. Dia ada benda tu lah. Tapi at the first phase tu better kita letak tepi lah sangka-sangkaan tu. Kita just salam juga kerja kan. So supaya hidup kita ni lebih kata apa bermasyarakat lah, bermasyarakat. Kena dengan hadis-hadis Nabi, kena dengan karakter-karakter orang Islam, orang-orang beriman. Sebenarnya karakter orang beriman ni dia ke arah tu sebenarnya. Dia lebih bermasyarakat daripada menyendiri. Tapi ada je sahabat yang menyendiri. Contoh macam Abu Zar kan. Nabi cakap dia akan hidup menyendiri dan dia meninggal pun sendiri-sendiri kan. Dia meninggal ke orang tak tahu. Tapi Abu Zar ni ibadat dia tengoklah tak ada mana. Dia menyendiri tu sebab dia fikirkan ibadat dia. So kalau kita nak menyendiri, play safe dan sebagainya, kita bukan
Kalau kita fikirkan pasal ibadat kita, bagus kan. Tapi penyakit-penyakit zaman sekarang dia lebih menyendiri untuk tak diganggu lah. Tak diganggu, tak nak hidup happy go lucky seorang-seorang, enjoy seorang-seorang macam itulah. So itulah yang boleh saya rumuskan untuk kita tamatkan perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa peluang dan sebagainya, boleh utarakan soalan di grup WhatsApp lah. Cik, tak adalah. InsyaAllah kalau ada apa-apa nak borak nanti kita bincang dekat rumah mak lah. Pasal cryptocurrency dan sebagainya. Nanti ibu balik ni mak, berapa hari bulan Bila? Ibu nak balik Sebelum puasa? Sebelum puasa, 30 hari bulan, Nak nyambut awal puasa lah. 31 kot. Kita puasa 2 bulan April. Macam Sabtu malam Ahad tu kita dah solat tarawih. Kalau ikut kalender lah. Nanti orang tengok anak bulan kan. Sekarang ni orang akan tengok. Macam sama je tengok anak bulan kan ikut kalender. Berapa tahun dah jadi macam tu kan. Jadi kalau tengok kalender tu Sabtu malam Ahad tak silap mak dah tarawih. Betul-betul. Berbalik 31. Jadi mana berbalik masa tu lah. Berbalik masa tu. Tapi tak decide lagi nak buka puasa kat mana? Dekat Pematang Badak ke dekat Sungai Isap? Tak kisah. Buka puasa senang je. Banyak orang jual kat Bazar Ramadan. Tak pun buka puasa, lepas tu solat maghrib sambung makan kat rumah Pematang Badak. Tengok mana yang Cuti berapa hari? boleh ambil cuti lama ni mak. Tapi tak turun laut lah. Ya, sampai cuti lama ke? Ya pun dah bagi tahu dekat dia punya sekretariat, specialist sekretariat pula. So siapa-siapa balik tu bolehlah roger-roger kita makan Dapat cuti seminggu ke? Lama tu? Almost. Ya, maknanya dapat the whole week lah daripada hari Jumaat tu. Sabtu tu. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Saja habiskan cuti. Menunggu letter offer Zurich yang tak kunjung tiba lagi ni. Ya ke? Wan, bila ni? Oi, siapa tu? Bilal? Bila sihat? Sihat. Alhamdulillah. Bila nak pergi sekolah ke? Nanti. Yelah, malam ni orang tak sekolah kan? Hari Senin orang sekolah ya. Seronoknya lah nak sekolah. Kan ada siapa-siapa nak? Tadi Pak Long balik rumah Bilal. Tapi Bilal tak ada. Ada lagi nak tambah-tambah apa yang Buru cakap tadi? Berkaitan dengan apa yang Buru cakap tadi? Boleh insyaAllah. Ada bagi masa 5 minit lagi. Dah pukul 11. Okay guys, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah tolong subscribe dan tolong like lah. I punya channel. Tak buat-buat lagi channel Aslami. Ni nak buat lah. Okey lah mak, kalau tak ada apa-apa, itulah apa yang baik daripada Allah, apa yang salah silap daripada Bul sendiri. Salah dan cakap tu minta maaf banyak. InsyaAllah semoga kita berjumpa di hari dan minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Buru insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak bagi susu. Biskut dan susu untuk Hamzah.